Sila Tuan Ibu Ketua. Tajam. Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Saya juga ingin membangkitkan Peraturan Mesyuarat 36/12, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan sebagai menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan bagi kesalahan itu. Tadi cakap tentang Pandora Papers, 1 triliun ringgit. Kemudian tentang isu skandal laptop yang tak sampai kepada pelajar, beratus juta ringgit. Isu yang saya nak bangkitkan ini juga melibatkan kerugian puluhan bilion ringgit kepada negara kita. Jadi saya harap Datuk Speaker akan memberikan perhatian dan petua yang adil terhadap isu ini. Saya secara spesifiknya merujuk kepada ucapan Yang Berhormat Ahli Parlimen Air Hitam merangkap Menteri Pengangkutan di dalam Dewan Yang Mulia ini pada 30 September 2021 dan juga jawapan bertulis yang diberikan kepada saya oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Ketereh merangkap Menteri Komunikasi dan Multimedia kepada saya juga dalam Parlimen ini pada 5 Oktober 2021. Secara spesifiknya, ucapan Yang Berhormat Air Hitam pada 30 September tersebut kalau diperhatikan dari Hansard dan sebagainya secara jelas Ahli Parlimen Air Hitam menafikan bahawa keputusan beliau menarik semula pengecualian dasar kabotaj telah menyebabkan projek Apricot oleh Facebook dan Google tidak melibatkan Malaysia ataupun dengan izin bypass Malaysia. Beliau menafikan bahawa tiada perkara ini. Tetapi sebaliknya pada 5 Oktober 2021 Yang Berhormat Ketereh sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia telah memberikan jawapan bertulis kepada saya dan saya petik, sebab ini penting, saya petik jawapan bertulis tersebut. Yang Berhormat Ketereh berkata, pemilihan negara bagi menyertai rancangan pemasangan kabel internet Apricot dasar laut ataupun subsea cables adalah keputusan syarikat Facebook dan Google. Ini poin beliau. Malaysia tidak tersenarai dan beliau tambah lagi perkataan bahasa Inggeris dalam kurungan bypass sebagai salah satu negara yang terlibat dalam pendaratan stesen kabel dasar laut tersebut memandangkan isu pengecualian dasar kabotaj yang belum selesai. Datuk Yang di-Pertua, kalau kita lihat jelas kesenjangan di antara jawapan kedua-dua menteri ini. Perkara ini serius sebab mengikut bekas pengerusi MDEC Datuk Dr. Rais Husin, oleh kerana Malaysia tidak dilibatkan ataupun kena bypass oleh Facebook dan Google, maka kita telah kehilangan pelaburan berteknologi tinggi puluhan bilion ringgit. Jadi dalam keadaan ini apabila kita bertanya kepada menteri dalam Dewan Yang Mulia ini, kita mendapati bahawa ada dua jawapan berbeza. Jadi kesenjangan ini menunjukkan bahawa sudah tentu tak mungkin kedua-dua mereka betul. Salah seorang daripada mereka sudah tentu telah menipu dan memutarbelikkan fakta. Jadi di sini saya pohon Petua Yang Berhormat Datuk dan saya juga telah menghantar surat secara rasmi kepada Datuk Speaker semalam. Bila dah semalam Semalam. Baik. Untuk menentukan kebenaran. Siapa yang menipu, siapa yang bercakap benar. Baik, sama ada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan menipu ataupun Yang Berhormat Menteri Komunikasi menipu. Baik, terima kasih. Dan seterusnya. Setelah kita mendapat kebenaran tersebut, seterusnya merujukkan ahli parlimen yang menipu itu, menteri yang menipu itu ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan mengikut perkara 36/12. Saya berikan keputusan kepada Tuan Speaker untuk menentukan. Tapi kalau Tuan Speaker tidak ingin menentukan siapa yang cakap benar atau siapa yang menipu, maka saya sarankan supaya kedua-dua menteri tersebut dirujuk ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bukit Tajam. Saya dapat maklumat ini, iaitu Yang di-Pertua Dewan Rakyat telah pun menulis kepada kedua-duanya. Jadi ini dalam perhatian Yang di-Pertua Dewan ini, this is dengan izin dated yesterday, sedang dalam perhatian Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Baik. Saya harap dia akan jawab. Saya nampak surat Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Tapi saya harap jangan kerana hari ini merupakan hari terakhir, maka perkara ini dilepaskan begitu saja.
Datang balik sidang akan datang, saya harap satu ketetapan, keputusan yang muktamad akan diberikan. Mana menteri yang menipu dan kita rujuk menteri yang menipu dan memutar balik fakta itu ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Saya mohon keputusan yang dipetul. Baik, terima kasih.